Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak share dengan cikgu semua satu apps yang yang saya gunakan untuk kesan kehadiran pelajar di Google Meet. Okey, seperti mana yang kita tahu sekarang ni sekolah dah tutup, jadi kita paksa membuat pembelajaran secara atas talian lah. Okay. Banyak cara yang cikgu gunakan untuk pastikan pembelajaran dapat diteruskan dan salah satunya ialah Google Meet. So bila kita guna Google Meet ni, salah satunya adalah masalah kita nak detect ataupun kita nak kesan kehadiran pelajar tu. Bila guna Google Meet, kadang pelajar tu internet dia tak stabil, dia masuk, dia terkeluar. Kita tak dapat kesan. Kadang kita tengah mengajar, pelajar tu dia tiba masuk, lepas tu tahu dia terkeluar. Jadi itu menyukarkan kita lah untuk mengesan kehadiran pelajar dalam kita punya Google Meet. Okey, apps yang saya gunakan adalah nama dia Google Meet Attendance. Okey, Google Meet Attendance. So mana nak dapat Google Meet Attendance ni? Okey, cikgu pergi dekat cikgu punya Google Chrome cikgu ni. Okey, klik pada new slide. Okey, type dekat atas ni Chrome Web Store. Okey, Chrome Web Store. Okey. So dekat search the store ni, bahagian search the store ni, cikgu tulis Google Meet Attendance. Okey, ni Google Meet Attendance. So cikgu tekan, okey. So dia ada 3 kat sini. Okey. Yang saya guna adalah yang pertama ni. Okey, cikgu klik Google Meet ni yang ada tanda right warna hijau ni. Ni. Okey, lepas tu cikgu add to Chrome. Okey, add extension. Okay, sekejap je dia install dah. Okey dah. So dia dah add dekat Chrome. Okey, so cikgu tutup ni. Okey. So kalau cikgu tengok bahagian atas ni dia hilang kan, dah tak ada kan. Okey, so macam mana nak bagi dia timbul dekat sini? Okey, cikgu klik yang puzzle ni ataupun nama dia extensions ni kanan atas ni. So cikgu klik, cikgu cari. Cikgu cari ni Google Meet Attendance. Okey, cikgu klik pada ni pin extension. Okey, cikgu klik. Okey, bila cikgu klik je dia keluar kat atas ni. Ni. Okey, so dia dah keluar kat atas ni. So next time kelas pastikan ni dah ada lah. Maksud dia macam tu. Okey. So apa yang akan berlaku bila cikgu dah install ni? Okey. Katalah cikgu buat kelas Google Meet. Okey. Cikgu buat kelas Google Meet cikgu. Okey, ni saya tunjuk contoh lah. Okay, kata cikgu join. Cikgu join cikgu punya kelas. Okey, dia akan keluar ni. Okey, getting started. Ni cikgu boleh baca lah. Okey, okey, ni cikgu boleh baca ni semua. Ni penerangan dia lah dalam bahasa Inggeris. Okey, tak apa, ini tak ada masalah. Tunjuk pangkal. Okey. So sebelum cikgu join, okey, dekat bahagian kelas list ni penting. Okey, dekat sini kita nak manage kita punya kelas. Katalah cikgu ada kelas, macam saya ada 2 kelas, satu fizik, satu matematik. Okey, cikgu add, cikgu berikan nama kelas cikgu. Dan saya fizik, tingkatan 4, dia adalah 4 jingga, saya tulis fizik 4J. Okey, lepas tu tekan enter. Okey. Okey. Tekan ni. So dia akan tulis kat sini the class was added. So kelas ni dah masuk dah dalam list. Okey. Kata cikgu ada lagi satu kelas, okey, cikgu add lagi. Add, okey. Katalah matematik, saya ada kelas matematik tingkatan 2. So tulis mat T2, tingkatan 2 lah. Okey, tekan tambah ni, simbol tambah ni. Okey, add this class. Okey. So the class was added. Okey. Baik. Katalah cikgu sekarang ni mulakan kelas fizik. Macam saya kelas fizik tingkatan 4. So saya pergi dekat arrow yang ke bawah ni. So saya klik fizik tingkatan 4. Okey. Lepas tu saya klik join kat sini. Okey. Okey, so bila cikgu dah mula kelas, okey. Jadi bila pelajar masuk, dia akan automatik disenaraikan dekat dalam Google Meet Attendance ni lah. Dia akan automatik senaraikan nama-nama pelajar. Okey. Yang mana first time buat dia akan senaraikan semua. Okey. Bila kali kedua cikgu buat kelas, senarai nama pelajar tu dah ada. Jadi bila pelajar yang sama masuk menggunakan ID yang sama, so dia akan tick nanti. Nanti saya akan tunjuk contoh. Dia akan tick ujung nama pelajar tu. Maksud dia pelajar tu ada lah. Okey, baik. So sebelum cikgu mulakan kelas,
Cikgu setting ni dulu. Okay, dia ada kat bahagian atas ni. Okay, tweak your settings. Cikgu klik. Okay, dekat sini ada setting dia. Okay, so yang ini adalah enable by default ni, maksud dia kita ikutlah apa yang dia dah tetapkan lah. Okay, ini store class list. Dia synchronize kan. Okay, maksud dia setiap kali kalau cikgu masuk kelas yang sama, dia dah sediakan lah, dah ada. Okay. Yang ini pula check attendance every. Ni dia peksa kehadiran pelajar tu. Setiap 10 saat, setiap 20 saat. Okay, biasanya saya akan guna setiap 10 saat lah. Okay, maksud dia kalau pelajar tu masuk lambat pun dia still boleh check. Setiap 10 saat dia akan check. Okay. So bila dia check tu, dia boleh detect pelajar tu ada tak ada dalam kelas tu. Okay. So yang ini adalah generate report. Dia akan generate laporan lah. So klik both, maksud dia kita akan ada dalam bentuk HTML dan juga kita ada bentuk CSV. So CSV ni sebenarnya dia macam bentuk Excel lah, Microsoft Excel. HTML ni dia dalam bentuk internet. Okay, nanti saya akan tunjukkan contoh. Okay, yang ni paling penting, auto save. So mesti klik auto save lah. So jadi bila cikgu dah habis kelas, nanti dia akan auto save, dia akan auto download. Dia akan automatic download. Jadi nanti cikgu boleh review. Okay, yang seterusnya update message. Okay, yang ni dia akan update lah. Dia akan sembunyikan senarai nama tu. So yang ini adalah maksimum nama dalam satu kelas. Macam saya semalam, saya gabung matematik tingkatan 4 kelas. So ada 130 orang satu kelas. Okay, so tapi yang ada 50 orang je. Tapi 50 orang tu cuba cikgu bayangkan ramai kan. Jadi macam mana kita nak kesan pelajar tu hadir ke tak? Dia ni kelas mana. Okay, so dengan adanya Google Meet ni, nanti dia akan keluarkan senarai nama pelajar. Siapa yang hadir. Okay, nanti saya akan tunjukkan contoh lah yang saya dah buat. Okay, so ini adalah setting dia. Okay, cikgu klik. Okay, so bila masa cikgu tengah buat Google Meet, pelajar tu tak kira lah sama ada dia menggunakan ID biasa ataupun dia menggunakan ID MOE, okay, dia tetap akan detect. Okay, dia akan tetap detect kat sini lah apa nama pelajar tu. Okay. Cumanya kelemahan Google Meet ni adalah bila cikgu gabung 2 kelas atau lebih. So senarai nama kat sini dia tak boleh nak ikut kelas yang ni lah. Dia akan masukkan semua. Macam saya katalah contoh tingkatan 2 kan. So semua pelajar tingkatan 2 yang masuk dia akan senaraikan sini. Dia tak akan susun lah 2 jingga ke, 2 merah ke, 2 biru ke, 2 kuning. So yang itu cikgu kena sorting sendiri. Dia tak boleh tolong. Sebab cikgu dah setting kat sini matematik, macam saya dah setting matematik tingkatan 2. Melainkan cikgu setting katalah matematik tingkatan 2 jingga. So pelajar 2 jingga je dalam tu. So next class mungkin 2, macam saya 2 merah. So 2 merah je yang ada dalam tu. Okay. Tapi kalau pelajar kata matematik tingkatan 2, semua tingkatan 2 lah akan masuk ni. Okay. Nanti kehadiran, yang tu cikgu kena check sendirilah. Okay, baik. So bila cikgu tengah mengajar pun, dia akan detect siapa yang masuk. Okay, jadi dia tak ganggu lah. Yang ini masalah ni saya dapat kesan masa awal-awal PKP dulu. Kita tengah mengajar, pelajar masuk. Kita ada masalah macam mana nak detect pelajar. Okay, so dengan apps ni, Google Meet Attendance ni, dia boleh detect pelajar. Walaupun cikgu tengah mengajar. Dia katalah cikgu tengah mengajar, tiba-tiba pelajar tu masuk, dia terkeluar. Okay, dia pun boleh detect dekat sini. Okay, macam mana kita nak tahu pelajar tu ada ke tak dalam kelas kita. Dan dia login pukul berapa, dia masuk kelas kita pukul berapa. Okay. So saya akan tunjukkan contoh. Okay, katalah cikgu dah ngajar ni, okay, dah habis kelas. Okay. Cikgu log out. Okay. So nanti dia akan ada, dia akan auto save lah. Okay. Dia akan, yang ni tak ada sebab tak ada pelajar yang join. Okay. Nanti dia akan auto save kat bawah. So dia auto save macam mana, kita nak tengok auto save dia. Okay. Cikgu pergi dekat cikgu punya komputer, this PC. Okay, download. Okay, saya tunjukkan yang saya dah buat lah. Okay. Semalam saya kelas matematik tingkatan 2. Semalam adalah 9 hari bulan. Okay, yang ni. Okay, yang bagusnya apps ni dia akan susun ikut tarikh. So dah ada tarikh-tarikh dia. Dia susun ikut pada grup kelas yang cikgu dah buat. Okay, saya ambil matematik yang saya dah buat minggu lepas. Okay, minggu lepas saya dah buat. Okay, ni. Okay, yang ini adalah dalam bentuk HTML. Okay, saya paling suka dalam bentuk HTML ni. Sebab apa? Okay, sebab dalam bentuk HTML ni saya tunjukkan apa yang ada dekat sini. Ini evidence yang paling kukuh cikgu. Evidence paling kukuh. Okay, baik. So
So dekat sini dia ada tulis daily attendance report format tingkatan 2. Okay, dia ada tulis sekali tarikh berapa. Okay. Okay, ini kelas apa? Kelas matematik tingkatan 2 saya. Okay. ID, ni ID Google Meet. Meet ID. Ni tarikh dia bila. Dia ada tarikh-tarikh dia ni yang saya dah pernah buat lah. Nanti dia akan keluar. Yang ni cikgu boleh klik. Dia akan keluar-keluar. Okay, baik. Yang ini, macam saya minggu lepas, kelas saya start 10.30. Tapi saya masuk awal, saya masuk dalam 10 suku. Lepas tu ada pelajar yang masuk awal. Sebelum 10.30 dia dah masuk. Okay. So dia akan detect. Nanti saya akan tunjuk. Okay. Ni masa kita mula kelas. Ini masa kita tamat kelas kita. End time. Dan yang terakhir ni adalah, okay, ni masa berapa lama kita mengajar. Macam ni kan. 74 minit ni. Okay, sejam lebih. Okay, sebenarnya kelas saya sejam je. Tapi saya masuk awal. Tu yang dia detect. Okay. So macam ni adalah, ini adalah nama-nama pelajar. Nampak ni. Ni ramai ni aku. Berapa orang? 44 orang. Okay. Kalau cikgu first time install, okay, dia akan senaraikan semua nama pelajar. Dia senaraikan semua nama pelajar. Kalau dalam kelas tu 50 lah. Okay. Katalah kali kedua cikgu buat, okay, gunakan kelas yang sama. Okay. Katalah yang datang 44 orang. So dia akan ada 44 nama. Dekat sini dia akan tulis berapa orang yang tak hadir. 6 orang yang tak hadir. Okay. Pelajar yang hadir, dia akan tanda right kat ujung ni. Maksud pelajar ni ada. Maksud dia kelas pertama dia ada. Kelas yang kedua ni pun dia ada. Okay. Kalau pelajar yang baru masuk, dia tak ada tulis dekat sini lah. Dia bukan tak ada tulis. Dia tak ada tulis tick ni. Maksud dia pelajar tu baru masuk. Okay. Tapi nak tick ni, make sure dia menggunakan ID yang sama lah. Okay. Masuk kelas pertama, ID yang katalah MOE. Kelas yang kedua pun ID MOE. Tapi kalau kelas yang pertama dia masuk ID MOE, kelas yang kedua dia masuk ID biasa. So dia kira dua ID yang berbeza. Okay, jadi dia kira macam pelajar tu hadir pada waktu tu je. Kelas sebelum ni dia tak hadir. Jadi pastikan pelajar cikgu gunakan ID MOE lah. Kenapa saya suka guna ID MOE? Okay. Yang pertama, bila guna ID MOE, pelajar akan call nama macam ni. Macam ni, Clay Yong Sihan. MOE ujung dia. Dia akan tulis MOE. Maksud dia pelajar tu menggunakan email MOE. Kalau pelajar yang tak gunakan email MOE macam ni. Danish Irwan. Ujung dia tak ada MOE. Ni dia guna ID Gmail biasa dia. Okay. Tu lah. So kalau banyak-banyak macam ni, so kelemahan untuk Google Meet adalah ni lah, dia tak sorting cikgu lah ikut kelas. Tapi yang penting cikgu dah ada senarai nama. Itu yang penting. Yang sorting tu nanti kita akan sorting. Okay. Okey, lagi satu, kalau pelajar guna ID biasa, macam contoh ni, yang pertama ni, nama dia Honda Alza. Okey, yang ni cikgu kena tanyalah pelajar ni siapa nama dia. Okey. So yang ni pelajar lelaki ni, nama dia Wan Muhammad Hakimi Daniel. Dia nak guna MOE, dia tak boleh nak masuk, mungkin salah password apa, so dia guna ID biasa. Okey. So Google Meet attendant ni ID biasa pun dia boleh detect. Okey. Itu tentang senarai nama. Yang penting senarai nama kan. Okey, bila kita pergi kat nama pelajar contohnya ni, Nuwarda Aufa. Okey, kita boleh nampak. Dia masuk kelas pukul berapa, dia keluar pukul berapa. Arrive tu maksudnya dia masuk lah. Departure tu masuk dia, depart tu masuk dia keluar. Dia keluar kelas kita. Dia ni left kelas kita lah daripada Google Meet tu. Okey, so kita boleh detect berapa ni lah, pukul berapa dia masuk, pukul berapa dia keluar. Okey, baik. Okay, dekat sini pula cikgu tengok dekat sini ada color-color kan. Color-color tak ada, color banyak. Cuma ada color hijau, lepas tu ada hijau belang-belang. Okay, dekat sini dia ada maksud-maksud dia lah. Okay, so kalau kita tengok, okay, kalau pelajar tu color dia hijau je. Okay, dia ada tulis penerangan kat bawah ni. The student was present. Okay, maksud dia, pelajar tu ada dalam kelas kita. Okay, sebagai contoh, saya tunjukkan seorang pelajar. Okay ni. Haikal Irwan. Okay, dia masuk kelas saya. Okay, 10.27. Okay, dia sentiasa ada dalam kelas saya. Sentiasa ada ni maksud dia, pelajar ni respon dalam kelas saya. Okay, bila cikgu tanya, dia jawab. Okay, dia respon. Sampailah 11.34 baru dia log out. Okay. Kalau yang warna putih ni maksud dia masuk, lepas tu dia senyap. Dia tak respon. Okay, dia ada tapi dia senyap, dia tak respon. Okay. Ada yang respon sikit-sikit je. Macam ni respon sikit je. Mungkin kalau cikgu tanya soalan objektif, dia akan jawab A, B. Dia macam tu je lah. Okay.
Okey, itu satu. Lagi satu, color yang belang-belang ni. Okey, yang belang-belang ni adalah maksud dia rejoin and rejoin again. Maksud dia, yang ini adalah internet pelajar tak stabil cikgu. Internet pelajar tak stabil, kesian dia. Dia keluar, masuk. Internet dia tak stabil, internet dia tak kuat. Jadi macam ni kita dapat kesan kehadiran pelajar. Dia ada tak ada dalam kelas itu. Okey. So Google Meet attendance ni yang HTML ni saya paling suka sebab ini adalah evidence atau bukti yang paling kukuh cikgu. Cikgu buat kelas online ke tak kan? Yang ni. Okey, yang ni kita boleh tengok secara keseluruhan. Pelajar tu ada ke tak? Okey, macam ni internet tak stabil. Jadi kalau ada individu ataupun ada pegawai-pegawai tanya, cikgu buat kelas online ke tak? Saya buat. Okey, apa bukti dia? Ini bukti dia. Ini bukti paling kukuh. Cikgu tak boleh edit ni. Okey, ni dia dah fix. Semua cikgu boleh screenshot, cikgu print. Ataupun cikgu boleh screenshot, cikgu masukkan dalam eRPH cikgu sebagai evidence. Okey, macam ni kan. Kalau katalah kamu cikgu tanya pelajar, kamu tak ada masuk kelas saya pun hari ni. Cikgu cakap lah, nanti pelajar cakap, ada cikgu, saya ada masuk. Cikgu boleh tengok kehadiran dia orang, mereka-mereka kat sini. Okey. Dia tengok tak ada ni, tak ada. Ni buktinya. Jadi pelajar pun tak boleh lah nak menipu cikgu kan. Sebab bila online ni cikgu, kadang setengah pelajar dia online. Tapi nanti kata tiba-tiba dia terkeluar data tak ada apalah macam-macam lah. Jadi ini adalah satu evidence kita lah. Okay, so evidence ni juga kita boleh tunjuk pada pegawai. Cikgu kata, kalau ada pegawai tanya, cikgu kata data tak stabil, apa bukti? Ini bukti dia. Okay, cikgu boleh tunjuk ni. Ini bukti yang paling kukuh cikgu. Yang ni tak boleh edit cikgu. Okay. Ini. Okay, ini adalah data dalam bentuk HTML lah. Saya paling suka yang ni. Sebab kita boleh tengok keseluruhan pelajar. Okay, yang ini kelas saya 44 orang. Ini gabung 4 kelas lah. Okay, 44 orang ramai aku. Kalau tengah-tengah ngajar, pelajar keluar masuk, kita tak dapat kesan. Tapi guna Google Meet Attendance ni kita dapat kesan. Okay. Lagi satu data kita gunakan, dia tunjukkan dalam bentuk Excel lah. Okay, ni. Macam ni. Okay. Okay, yang ni sebenarnya dia punya summary saja. Yang ni saya tak berapa gemar sangat gunalah. Saya lebih suka guna yang tadi. Yang tadi tu nampak macam smart sikit kan. Okay, yang ini adalah summary dia saja. Summary tu maksud dia, dia tunjuk kat sini, pelajar masuk pukul berapa kelas, pelajar keluar pukul berapa. Okay, tu yang penting. So yang penting pelajar ada dalam tu. Okay, yang join ni masuk dia, dia dah join berapa kali kelas. Okay, dia dah join berapa kali kelas. Sepanjang cikgu ni lah install ni Google Meet Attendance. Ni dalam bentuk Excel lah. Saya tak suka sangat guna yang ni. Tapi ikut cikgu ada cikgu suka, okey je. Tak ada masalah. Yang ni boleh print lah. Yang tadi ni pun boleh print. Okay, cikgu boleh print yang HTML ni. Ni cikgu boleh print, tak ada masalah. Okay. So ini adalah apps yang saya guna iaitu Google Meet Attendance. Cikgu cari kat Chrome Web Store. Okay. Hari ni saya ada buat kelas dengan tingkatan 4 jingga. Okay, so hari ni 10 hari bulan. Okay, ni tingkatan 4. Okay. So kalau pelajar cikgu 25 orang lah, dia akan tulis sini kosong, absent. Maksudnya semua pelajar hadir, tak ada yang tak hadir. Okay. So ini adalah apps yang saya gunakan untuk detect kehadiran pelajar. So saya harap dengan perkongsian ni saya dapat membantu cikgu-cikgu untuk mengesan kehadiran pelajar sepanjang cikgu membuat kelas di Google Meet lah. Okay. So apps ni sebenarnya mudah digunakan. Pada mula-mula dia memang sukar lah sikit. Tapi bila dah lama okey je. Okay. Saya tunjuk contoh cikgu sekolah saya yang dah gunakan apps ni. Gunakan dengan jayanya. Okay, cikgu-cikgu SMK Taman Pelangi. Mereka sangat committed. Dah berjaya guna. Okay, saya tunjuk kat cikgu yang dah guna. Okay, ini adalah contoh. Cikgu ni tengah buat kelas. Okay, ni. So dia akan keluar dekat sini. Senarai dia macam ni. Okay. Yang tanda-tanda soal ni jangan risau. Ini first time guna, dia akan keluar tanda soal lah. Tapi kalau kali kedua guna, dia akan tick ujung ni, warna hijau. Maksudnya pelajar tu ada dalam kelas. Okay, ni contoh. Okay, lagi. Okay, ni cikgu ni guna dekat handset. Dekat handset pun boleh. Ya, dekat handset ni. Okay, dia guna dekat handset.
Dia boleh detect kehadiran pelajar, cikgu screenshot. Boleh masuk dalam laporan, masuk dalam group sekolah official kan. Okey, ni salah satu lagi contoh. 20 orang, okey macam ni 20 orang. Ada seorang je absent, tak hadir. So yang tak hadir ni akan warna hijau, warna merah. Ni pelajar ni tak hadir. Okey, so pelajar ni tak hadir. So patutnya ada 21. Yang sebelum ni pernah masuk 21. Bila buat kali yang seterusnya, 20 je hadir. Seorang je tak hadir. So yang tak hadir dia akan highlightkan warna merah. So dia pelajar ni tak hadir. So tengok cikgu sekolah saya dah gunakan. Okey, sangat membantu. Okey, saya tunjuk lagi. Okey, ni cikgu seni. Ya, tingkatan 3 kan. Okey, 10 bulan. Okey, 4 orang je yang masuk. So ini bukti aku. Okey, ni bukti yang paling kukuh aku. Kehadiran bukti paling kukuh. Yang ini bukti paling kukuh kita boleh tunjukkan. Cikgu screenshot, cikgu masukkan dalam cikgu punya ERPH kat Google Drive kan. Okey, yang ini okey yang ini saya punya tempat. Okey. So nanti dia akan keluar macam ni lah saya nama penuhan. Yang ni. Okey. So itu adalah apps yang cikgu sekolah saya guna lah. So sangat membantu. So saya harap dengan perkongsian saya pada hari ini saya dapat membantu cikgu dan individu yang luar sana yang menggunakan Google Meet. Okay, so install lah Google Meet Attendance. Dekat mana? Dekat Chrome Web Store. Okay, Chrome Web Store. Okay. Type kat sini Google Meet Attendance. Ni Google Meet Attendance. Okay, so install yang pertama ni. So kalau kita dah ada install, dia akan tulis edit. Okay, so dia sangat-sangat membantu untuk cikgu detect kehadiran pelajar. So saya harap dengan perkongsian saya dapat membantu guru-guru dan mempermudahkan urusan cikgu untuk mengesan kehadiran pelajar di Google Meet. Okay, so video ini boleh dikongsikan kepada rakan-rakan yang lain, rakan-rakan guru yang lain untuk membantu rakan-rakan guru yang lain ataupun individu-individu yang di luar sana menggunakan Google Meet untuk kita detect kehadiran pelajar-pelajar kita. So saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi menonton dan mendengar perkongsian saya pada hari, dan saya ingin ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga kita berjumpa lagi di video yang lain pula, perkongsian yang lain. Saya akan kongsi apps yang lain pula. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.